Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, kita masih lagi berada di bulan Syawal yang penuh dengan kemeriahan. Jangan lupa Al-Quran teruskan untuk kita baca. Jangan hanya baca Al-Quran untuk bulan Ramadan saja. Teruskan untuk kita baca Al-Quran, memahami Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, Quran akan memberi syafaat kepada tuannya di hari akhirat kelak. Istiqamah dalam kita membaca Al-Quran, istiqamah dalam kita memahami Al-Quran, istiqamah dalam kita beramal dengan Al-Quran, dan istiqamah dalam kita menyampaikan ilmu-ilmu Al-Quran. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-27. Insya-Allah pada kali ini kita akan membicarakan mengenai pentafsiran ayat ke-28 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allah indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitab Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-28 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa harta benda dan anak-anak itu ialah fitnah yang besar. Ini kerana harta benda dipandang sebagai imbangan jiwa sehingga manusia sanggup menghadapi pelbagai kesusahan untuk memperolehi harta benda. Manakala mengasihi anak-anak pula adalah fitrah dan tabiat manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri ibu bapa. Kerana kasihkan anak-anak, maka ibu bapa sanggup memikul beban yang berat untuk kesenangan dan kebahagiaan anak-anaknya. Bahkan terdapat sesetengah ibu bapa yang terpaksa melakukan perbuatan dosa kerana mahu membesarkan anak-anaknya. Menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, wajib bagi para mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari harta benda dengan cara yang halal dan menafkahkannya di jalan Allah. Selain itu, wajib juga para mukmin yang bertakwa supaya tidak terlalu sayangkan anak-anak. Ini kerana
kasih sayang yang melampau terhadap anak-anak akan mendorong seseorang itu untuk melakukan perbuatan dosa dan kemungkaran. Manakala Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-28 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa anak-anak dan harta benda ialah fitnah, iaitu ujian. Sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, mereka berasa bahagia dengan adanya anak-anak. Seseorang bapa dan suami itu akan berusaha mencari nafkah buat anak-anak dan isterinya pada waktu siang dan malam. Ini bermakna rumah tangga adalah tanggungan bagi seorang bapa dan suami. Oleh itu, seorang bapa dan suami perlu mempunyai harta kekayaan. Menurut Hamka, ayat ini dan ayat-ayat lain menyebutkan perkataan anak-anak terlebih dahulu daripada perkataan harta benda. Ini kerana walaupun seseorang itu mempunyai harta benda yang melimpah ruah, tetapi jika tiada anak, maka hidupnya terasa kosong. Tetapi jika telah mempunyai anak, maka seseorang itu pun giat mencari harta benda. Kemudian, jika telah mempunyai kedua-dua anak dan harta benda, maka timbullah perasaan bangga dan gembira. Lalu datanglah fitnah, iaitu ujian. Seseorang itu boleh lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat kerana dipukau oleh nikmat itu sendiri. Oleh kerana itu, dalam urusan untuk memelihara anak dan mengumpulkan harta benda, maka ingatlah bahawa hanya Allah sahaja yang akan membalas jasa kebaikan kepada manusia. Ini kerana anak-anak dan harta benda tidak akan dapat membantu manusia. Sesungguhnya, pahala yang besar itu hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka uruskanlah anak-anak dan harta benda itu dengan sebaik-baiknya dalam ruang lingkup mencari pahala yang disediakan di sisi Allah. Berikanlah pendidikan yang baik kepada anak-anak sehingga mereka menjadi syafaat di akhirat nanti. Belanjakanlah harta benda untuk amal kebajikan sehingga ia menjadi bekalan di akhirat kelak. Ini kerana jika tidak demikian, maka anak-anak dan harta benda itu akan membawa kecelakaan kerana jauh daripada rahmat Allah. Sesungguhnya, anak-anak dan harta benda akan ditinggalkan ataupun akan meninggalkan manusia, sedangkan manusia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-28 surah Al-Anfal ini dengan memetik pandangan Sayyid Qutub yang menyebutkan bahawa dalam rangkaian ayat-ayat surah Al-Anfal ini banyak kali diulangi suruhan kepada orang yang beriman melalui kalimah Ya ayyuhalladzina amanu yang bermaksud wahai orang yang beriman. Menurut Sayyid Qutub, harta benda dan anak-anak boleh mengakibatkan seseorang itu tidak bangkit bagi memenuhi panggilan tersebut kerana berasa takut atau bakhil. Sedangkan kehidupan yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan mulia yang menuntut tanggungjawab dan pengorbanan seseorang muslim. Maka Al-Quran mengubati sifat tamak itu dengan mengingatkan tentang bahaya tarikan harta benda dan anak-anak. Ini kerana kedua-duanya adalah ujian dan cobaan. Manusia juga diingatkan supaya jangan lemah dalam menghadapi ujian itu dan jangan mengabaikan seruan jihad, tanggungjawab, amanah dan perjanjian. Ini kerana perbuatan mengabaikan perkara tersebut merupakan suatu pengkhianatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, serta pengkhianatan terhadap amanah yang sepatutnya dipikul oleh umat Islam di atas muka bumi ini. Peringatan itu disertai dengan mengingatkan bahawa hanya di sisi Allah sahajalah terdapat ganjaran yang besar, bahkan lebih besar daripada harta benda dan anak-anak. Begitulah Sayyid Qutub menghubungkan ayat ini dan ayat sebelumnya. Sidang pendengar yang dimuliakan,
Demikianlah tafsir bagi ayat ke-28 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-28 surah Al-Anfal ini mengingatkan kepada orang beriman bahawa harta benda dan anak-anak hanyalah sebagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Harta benda dan anak-anak itu menjadi ujian kerana ia menyebabkan hati selalu berasa sibuk dengan urusan dunia dan menjadi pengganggu untuk beribadah kepada Allah. Ayat ini juga mengingatkan orang beriman bahawa Allah menyediakan pahala yang besar bagi mereka yang mengutamakan redha Allah melebihi harta benda dan anak-anak yang dikasihi. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, terdapat di kalangan orang Islam yang lebih mengutamakan harta benda dan anak-anak berbanding dengan urusan akhirat, iaitu taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan kerja dakwah dan tarbiyah, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, melakukan usaha tajdid dan islah terhadap ummah, serta berjuang menegakkan Islam, mempertahankan akidah, memartabatkan syariat, serta melaksanakan undang-undang jenayah Islam di atas muka bumi ini. Bahkan ada di kalangan umat Islam yang terus lalai dan hanyut dengan urusan dunia kerana terlalu asyik mengejar harta kekayaan, kesenangan dan kemewahan dunia, sehingga mereka menghadapi penyakit hubbud dunia wa karahiyatul maut, cintakan dunia dan takut mati. Ingatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan urusan harta benda kamu dan anak-anak kamu daripada mengingati Allah, dan ingatlah bahawa sesiapa yang melakukan demikian maka mereka itulah orang yang rugi. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yushiku an tada'a alaikumul umamu min kulli ufiq kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Qal qulna ya Rasulullah amin qillatin bina yawma iz. Qal antum yawma izin kathir walakin takununa ghusa'an ka ghusa'is sail tuntaz'un mahabatu min qulubi aduwikum wa yaj'alu fi qulubikumul wahn. Qal qulna wa mal wahn. Qal hubbud dunya hubbul hayah wa karahiyatul maut. Begitu hampir waktunya orang kafir saling menyeru untuk menyerang kamu semua kaum muslimin dari segenap arah dan penjuru, seperti mana orang yang kelaparan mengerumuni dulang yang berisi makanan. Para sahabat bertanya, beritahukanlah kepada kami wahai Rasulullah, adakah pada ketika itu jumlah kami sedikit? Baginda menjawab, pada ketika itu jumlah kamu sangat ramai, tetapi kamu seperti buih-buih sampah pada air yang mengalir deras. Allah akan mencabut perasaan takut daripada hati musuh kamu dan dia akan mencampakkan al-wahan ke dalam hati kamu. Para sahabat bertanya, beritahulah kepada kami, apakah al-wahan? Baginda menjawab, cintakan kehidupan dunia dan takut mati. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-28 surah Al-Anfal ini ialah, pertama, setiap Muslim hendaklah menyedari bahawa harta benda dan anak-anak hanyalah sebagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah disebabkan kerana harta benda dan anak-anak menyebabkan diri sentiasa sibuk dengan urusan dunia, lalai daripada mengingati Allah serta mengganggu ibadah dan amalan soleh yang dituntut dalam Islam. Kedua, umat Islam perlulah mengisafi bahawa redha Allah adalah lebih utama dan segala-galanya berbanding dengan harta benda dan anak-anak. Ini kerana dengan redha Allah
seseorang itu dapat menguruskan kehidupannya di dunia dengan lebih baik, termasuklah menguruskan harta benda dan anak-anak. Bahkan melalui redha Allah, seseorang itu mendapat ganjaran pahala dan syurga daripada Allah. Manakala orang yang lebih mengutamakan harta benda dan anak-anak melebihi urusan akhirat, maka belum tentu dia mendapat redha Allah. Bahkan sebaliknya, dibimbangi mendapat kemurkaan Allah kerana lalai dan terlalu asyik dengan urusan dunia yang tiada nilai di sisi Allah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.